kita dalam virtual, dalam kita punya online, okay, channel entrepreneurship. Wah, dahsyat tu. Okay, jadi sebelum saya nak panggil kita punya speaker ataupun pekongsi kita pada malam ini, yang memang saya kenal dia dahulunya ya, sebelum ni memang dah lama belas tahun saya kenal dia, tapi saya tahu anda di dalam ni ada yang belum mengenali. Okey, siapakah kita punya penceramah pada malam ini. Jadi saya tee up sedikit latar belakang kita punya penceramah pada malam ini. Okey, beliau sebenarnya merupakan dahulu seorang guru selama 14 tahun. Wah, lama tu. Saya jadi cikgu pun tak sampai 2 tahun. Okey, merupakan seorang guru selama 14 tahun, guru sekolah rendah dan seorang guru yang sangat berdedikasi. Okey, selain daripada menjadi seorang guru, beliau menjalankan perniagaan ya Allah, perniagaan dia banyak sangat. Okey, perniagaan dia banyak. Dia buka kedai kasut, dia buka kedai perabot, okey, dia buka welding, okey, dia ada tuition sehari sampai 5 kelas. Okey, bayangkan jadi cikgu buat tuition lagi. Dan dia ada perniagaan yang dia lakukan setiap hari ni tanpa ada rehat. Macam mana? Memang celik mata bangun pagi pergi sekolah, lepas tu sambung tuition 5 kelas, lepas tu pergi ada butik pakaian lagi. Bayangkan banyak sangat bisnes. Tapi apa yang berlaku, walaupun bisnes itu banyak tapi dia macam gali lubang tutup lubang, gali lubang. Sampailah berlaku satu kejadian, kedai perabot dia terbakar dan dia mengalami hutang hutang daripada perniagaan tu sampai RM300,000. RM300,000 hutang berniaga, dan beliau bertemu dengan perniagaan AKG ini, Elkan ini. Masa tu beliau bertemu dengan Elkan adalah disebabkan masalah kesihatan beliau. Beliau mengalami masalah kesihatan kebas, okey, sebelah badan. Badan beliau ni dia macam dia boleh tahu ramalan kaji cuaca, tak perlu dah pengkaji cuaca. Dia kalau nak hujan, badan ni dah start sejuk. Dah start kebas. Dia tahu kejap lagi nak hujan. Jadi kalau badan dia menunjukkan simptom tu, kejap lagi nak hujan. Dia kebas sebelah badan, dia mengalami kolesterol, lepas tu obesiti, dan memang masalah ini setiap malam suami beliau terpaksa sapu minyak. Minyak urut kan. Bilik tidur diorang tu dah macam rumah urut dah. Jadi beliau berjumpa dengan produk kita iaitu Elkan Spirulina, dan beliau mengamalkan masalah kesihatan beliau hilang dan sembuh, dan beliau menjalankan perniagaan AKG Global ini dalam masa yang singkat 3 tahun telah mengumpul pendapatan 1 juta. Wow, dan telah dinobatkan menjadi seorang jutawan dalam perniagaan Elkan ini dan beliau adalah diberi nama kita punya EC Yvonne Leong. Jadi inilah orang yang akan bersama kita pada malam ini. Jadi saya nak menjemput penceramah kita, pekongsi kita pada malam ini yang akan berkongsi dengan kita. Dipersilakan saya jemput Cikgu Yvonne. Bagi tepukan. Yes, terima kasih MC yang cantik, yang luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang Cikgu Yati bagi tahu anda semua itu sudah lepasnya, tak ada. Sekarang saya punya badan sudah tak ada, jadi Ramadan cuaca itu masa dulu. Dulu umur muda 30 lebih tapi macam makcik. Hari ini umur 50 lebih tapi tak ada gaya makcik. Memang sudah lain. Kerana perubahan, kerana produk Elkan, kerana satu peluang yang sangat luar biasa lah. So selamat pagi kepada semua yang hadir pada malam ini. Apa khabar anda semua? Luar biasa kan? Jadi untuk welcome kehadiran anda semua, type dekat kolom sana semua 888 supaya kita sama-sama bermula dengan event ini. Okey, terima kasih. So sebenarnya apa yang Cikgu Yati beritahu itu adalah benar. Apa yang sudah berlaku pada saya. Tetapi hari ini saya tak akan berkongsi yang tadi Yati share punya. So apa yang saya akan kongsi adalah saya rasa Yati ada soalan nak tanya saya kan. Apa yang Yati nak tanya saya. Jadi bila Yati tanya saya share apa. So kalau you nak tahu apa tentang mengenali saya, jadi boleh tulis dekat chat box sana. Jadi bila saya boleh berkongsi, kita sama-sama belajar.
Okey cikgu, sebenarnya saya memang ada soalan yang nak diutarakan pada cikgu. Okey, kenapa cikgu masuk Elken sebenarnya? Apa yang mendorong cikgu masuk Elken? Sebab setahu saya, daripada yang saya tahulah, cikgu memang tak suka dengan multi level marketing, network marketing ni. Sebab cikgu memang tutuplah rapat pintu untuk multi level marketing ni, setahu saya. Jadi ramai juga di kalangan orang di luar sana pun, mereka memang kalau dengar saja multi level marketing ni memang jangan dekat macam itulah kan. Okey. Jadi apa yang menyebabkan cikgu boleh masuk Elken, cikgu? Boleh tak kongsikan dengan kita? Okay, thank you. Yes, betul. Seperti yang tadi kita punya moderator Cikgu Yati tanya lah. Saya memang anti lama. Memang sudah lama block saya punya everything. Kerana anda fikir, saya cikgu, saya ada perniagaan kedai perabot, saya ada kedai kasut, saya ada banyak bisnes tak. Saya cikgu tuition lagi. Jadi saya punya hidup kan, bangun pagi, buka mata, saya pergi kerja. Sampai malam, balik tutup mata tidur, lepas tu everyday saya ulang kerja yang sama. Jadi hidup saya memang sibuk. So sesiapa yang beritahu saya peluang, network ke, insurans ke, apa sahaja perniagaan memang saya tak minat. Sebab saya cakap macam ni, saya dengan egonya saya kata, alah saya tak ada masa, memang tak boleh nak bagi awak sedikit pun. Tetapi kenapa saya boleh join Elken? Sebenarnya ini adalah topik yang saya rasa saya suka, iaitu kerana impian. Saya join Elken bukan, walau pada masa tu, seperti Cikgu Yati kata tadi tu, saya sudah hutang keliling pinggang. Saya sudah ratusan ribu saya sudah hutang. Tetapi saya pun bukan kerana duit untuk masuk Elken. Saya rasa ramai di antara kita ni, setiap orang masuk ke platform Elken ada reason dia masing-masing. Jadi saya masuk ke dunia Elken sebenarnya adalah kerana impian. So saya tunjuk anda satu gambar. Sebenarnya gambar ini adalah sudah lama, memang dari dulu pun sudah ada punya. Ini adalah gambar saya. Anda tengok dekat sini. Nampak tak? Nampak. Ini adalah saya. Jadi saya selalu kata. Comelnya. Dari dulu. Nah, dari dulu. Saya selalu katakan, saya cikgu. Bila suruh anak murid tulis kalangan kan mesti kata guru saya. So mereka akan tulis lah. Guru saya mata besar, hidung mancung, mulut kecil. Inilah saya dari kecil-kecil memang macam tu. So saya dari dulu ada impian. Ini impian saya dari kecil, iaitu saya memang suka sangat kereta sport dan bukan warna lain, merah. Itu saya suka, memang suka. Mungkin dalam kehidupan saya kerja lama, saya bisnes, tapi saya tak pernah capai pun. Hanya idea melilih, tengok orang pakai kereta sport sahaja. Jadi saya selalu cakap apa tahu? Selalu bila dekat highway ke jalan mana-mana, bila saya tengok orang pakai kereta sport, saya jadi geram tahu. Kenapa? Kerana orang yang selalu pakai kereta sport ni, dia action. Dia suka tekan minyak. Bila kita patah balik, sudah tak nampak kereta itu. Jadi saya sentiasa cakap apa? Kalau satu hari, bila saya ada kereta sport, saya tak akan buat macam ni. Saya akan bawa perlahan-perlahan, biar orang tengok, bagi orang nampak, cantiknya wanita di dalam kereta sport tu. Itu saya punya impian. Okay, lepas tu satu lagi impian. Saya masuk dunia Elken adalah kerana saya suka melancong. Kalau kata melancong, nantilah boleh suruh Yati share sedikit. Macam mana saya gila melancong, macam mana saya punya suka tu sampai tahap mana. So ini adalah dua impian. Jadi dua impian ini pada mula tak fikir lain tau. Tak fikir anak, tak fikir family, semua tak fikir. Hanya pentingkan diri sendiri saja. Tapi hari ini saya nak berkongsi kepada anda. Jangan pandang rendah terhadap impian untuk sendiri. Saya selalu kata apa? Impian dia tak semestinya boleh capai untuk semua orang. Tetapi bagi saya, impian dia pasti adalah dorongan yang kuat untuk seseorang untuk berdepan. Itu adalah saya punya slogan. Saya selalu kata. That's why kenapa saya pegang sangat impian saya. Anda tahu tak, bila saya mula masuk Elken saja, saya buat papan impian, bukan Manila satu Manila kertas saja, bukan. Saya punya bilik belakang tu 4 dinding, satu dinding adalah amari, 3 dinding penuh dengan saya punya dream board. Tetapi yang hairannya, dream board itu tak ada benda lain tau. Tak ada benda lain. Hanya kereta sport dan tempat melancong sahaja. Itu saya punya impian.
Dua benda ini saja. Jadi dari kecil saya sudah terapkan. Saya sudah terapkan dua impian ini bagi anak saya. Saya selalu tanya dia, baby, mana satu kereta cantik? Ini kereta yang mami akan bawa. Lepas tu saya kata, bila anda semua sudah besar, saya bawa you pergi melancong. Itu adalah impian yang saya terapkan setiap hari. Bukan 1 tahun sekali, setiap hari. Dalam saya punya ini. Itu yang menjadi saya kenapa saya boleh berjaya di Elken. Sebab di dalam Elken ini, kita kata, dalam perjalanan Elken, kalau nak sukses, kalau nak berjaya, dia bukan senang-senang tutup mata, buka mata terus berjaya. Dia kena melalui perjalanan semua itu. Tetapi kerana impian ini yang mendorong saya pergi ke depan. Jadi, Yati, you tanya saya, kenapa you join Elken? Sebab saya, impian itulah yang menjadi saya nak join. Wah, memang best kalau tengok kan, kalau dream Cikgu Yvonne ni melancong dengan kereta sport, tapi saya tak nak sentuh kereta sport tu lah, okey. Saya nak sentuh pasal bab melancong, okey. Memang kalau melancong, Cikgu Yvonne ni dia macam ada dua identiti. Bukan dua identiti, maksud saya macam ni. Bila kita buat Elken, okey, dia sebagai mentor saya, Cikgu Yvonne ni, dia memang merupakan seorang mentor yang memang sangat-sangat nak tengok kita berjaya. Jadi dia akan didik kita dengan tegas, okey. Memang dia seorang mentor yang membimbing. Sebab kalau macam kat sekolah, kalau cikgu tak tegas, cikgu tak garang, pelajar ni dia main-main tau. Jadi dekat Elken, okey, saya memang bersyukur sebab dibimbing dengan cikgu, okey. Dia memang menekankan semua tu. Jadi bila melancong, saya baru kenal. Oh, berlaku macam ni rupanya, terkejut. Berubah. Bila melancong je, dia memang berubah identiti. Okey, dia memang seronok sangat ikut dia melancong. Okey, kita rasa macam happy, lebih seronok daripada tour guide yang guide kita tu. Okey. Memang seronok, dia memang betul-betul enjoy. Tak makan, kita tak makan pun tak apa, janji kita bergambar, okey. Sebab apa? Kita datang tempat tu, dia kata kita datang ni bukannya boleh datang banyak kali, okey. Kita nak datang, kita ambil gambar, okey. Memang dia jaga kita dengan baik, okey. Saya ingat lagi sampai ada pernah satu kali tu, kasut Satlan lah, bukan saya lah. Satlan saya tu pakai kasut tumit tinggi tau. Gila melancong pakai kasut tumit tinggi kan. Okey, kasut dia tu patah. Cikgu boleh buka kasut dia bagi downline tu. Macam tu lah. Maksudnya walaupun dia tegas, okay, di Malaysia, bila di luar negara dia lain. Okay, memang seronok. Okay, bila melancong dengan Cik Yvonne. Lepas tu kami pernah nak cerita gilanya Cikgu ni melancong. Memang tahap gila dia, baru saya tahu. Selalu bila dia cakap dia gila melancong, saya tak rasa masa saya pergi Korea dengan dia waktu tu. Okay, orang lain semua tidur tau. Dia cakap, Yati, jom kita pergi bandar Korea. Kami keluar, biasa kan trip Elken petang nak balik hotel kan. Lepas tu malam tu free and easy, ada yang nak tidur sebab siang dah berjalan, nak penat kan. Malam tu kami keluar, tahu tak kami pergi mana? Shopping complex tu, Myeongdong sebutnya, lantak lah. Yang penting saya dah pergi 5 kali tempat tu walaupun saya salah sebut, walaupun saya tak tengok cerita Korea. Okay. Kami balik pukul 5 pagi. Pergi shopping, saya bawa balik bag, bawa balik tu, luggage sebab apa? Memang kami jalan berdua masuk kawasan-kawasan kecil, masuk kedai-kedai belakang, masuk macam-macam lah. Memang dua orang wanita berjalan di tengah malam sampai pagi di bandar Korea. Imagine. Lepas tu besok malam saya tobat. Jangan cari saya. Saya buat tidur. Okay. Carilah mangsa lain. Okay. So memang seronok sangat pengalaman lah dengan cikgu ni. Kalau melancong memang best. Okay. Memang best. Okay. Yes. That's why. Okay, so, jadi saya katakan, Yati, saya selalu kata, hari ni kalau kita buat Elken, kita kena cari sesuatu benda yang kita suka. You kena cari balik mana you punya hot button. Sebab setiap orang dia tak sama. Macam contoh saya, very clear cut. Sangat-sangat jelas. Saya suka melancong, saya suka kereta sport. Jadi anda punya impian dekat mana? Sebab setiap orang dia tak sama. Kita katalah, contohnya, mak kalau dia masak sayur kan, sepiring sayur tu tak semestinya semua orang suka makan. Betul tak? Ada suka makan ayam, ada yang suka ikan, ada yang suka sayur. Jadi hari ni dekat Elken sama juga. Tengok anda suka apa. Apa yang anda cari. Saya dapat cari saya punya hot button. Saya dapat cari apa yang saya nak. Itu yang mendorong saya. Bila saya fight, bila saya mengalami apapun, saya jadi saya jadi tak pernah putus asa kerana saya nampak di depan sana ada yang lagi seronok dia tengah menunggu saya.
Tahu tak anda, kerana impian ini, saya berada di Elkon 20 tahun. Hari ini sudah pergi lebih daripada 40 buah negara. Kalau bukan kerana impian ini, manalah saya dapat pergi ke tempat-tempat yang saya pernah pergi. So hari ini bagi anda semua yang paling penting cari apa yang anda nak. Ada orang suka, contoh macam saya melancong, ada orang suka bagi mak ayah hidup yang lebih bagus, nak bagi mereka pergi ke Mekah, nak bagi anak pergi sekolah yang lebih bagus, ada orang dia suka recognition, ada orang dia suka duit, dia masuk ke Elkon dia nak duit. Jadi carilah, tak ada salah. Apa yang anda nak tu carikan, setkan impian anda. Apabila impian anda sudah dapat cari, maka anda akan ikut sahaja. Anda boleh buat dengan apa yang anda nak. Itu aja untuk impian. That's why kenapa 20 tahun yang dulu saya join Elkon, sebab masa tu saya suka melancong dan saya sudah lama buat bisnes, tetapi saya tak mampu pun dalam belas tahun punya hidup. Saya pernah pergi ke Lake Toba dengan Shanghai saja, 2 tempat. Padahal gila melancong tapi tak mampu. That's why bila saya join Elkon, kerana dia punya free trip yang menarik saya. So itulah sebab saya sampai hari ini berada di Elkon. Kalau Elkon tak ada free trip, saya mesti sangat sedihnya. Betul, saya setuju cikgu. Betul. Okay. Ya, betul. Sebab macam Cikgu Iwan cakap tadi kan, kita dah dengar ya, setiap orang dia kena cari impian dia. Sebab setiap orang dia tak sama. Okey, macam cikgu dia kereta sport, dia melancong. Ada orang mungkin dia nak jadi seorang dermawan, hartawan kan. So kalau nak jadi dermawan, hartawan ni mestilah kita kena ada duit, betul tak? Memanglah kita kata kita boleh bersedekah ikut kemampuan kita, tapi kalau kita ada lebih, kita akan dapat buat lebih daripada tu. Jadi setiap orang ada dia punya impian yang akan menolak dia untuk buat sesuatu tu dalam perniagaan ni lah, especially perniagaan yang kita cakap ni adalah Elkon. Okay cikgu, tadi dengar kan melancong macam seronok je kan, 20 tahun tu adalah satu time, masa yang long tau, panjang, 20 tahun. Jarang kita dengar orang boleh stay dalam satu perniagaan networking ni 20 tahun. Okay, jarang. Okay, banyak orang dia tak boleh bertahan dalam masa yang lama lah, 20 tahun lama lah. Kadang-kadang kita dalam dunia pekerjaan pun, kita pun tak boleh bertahan 20 tahun. Kita sekejap je, kejap kita tukar kerja ni, kejap kita tukar kerja ni, kejap kita switch kerja ni kan. Kita tak boleh tahan. Tak tahan dengan majikan lah, tak tahan dengan colleague lah, tak tahan dengan environment lah, tak tahan dengan kerusi yang kita duduk lah. Macam-macam lah. Okay? Macam-macam boleh jadi isunya kat situ kan. Okay. So, cikgu boleh bertahan dalam Elkon 20 tahun. Jadi, tak ada masalah ke cikgu? Senangnya, tiba-tiba je ke melancong-melancong jadi jutawan. Oh, jalan-jalan ambil gambar. Okey, tak ada masalah ke? Okey, senangnya. Tak ada apa-apa rintangan ke cikgu? Boleh tak cikgu share sikit? Jadi sebenarnya Yati, mana kalau kata tak ada tu tipu lah, betul tak? Jadi setiap orang jangan kata buat Elkon dalam kehidupan kita bersama dengan anak kita, keluarga kita, kawan kita, keliling kita, memang pun ada banyak masalah. Tapi yang boleh menjadikan saya bertahan selama 20 tahun, tapi saya rasa bukan saya rasa semua leader Elkon yang sudah ada di Elkon 10 tahun, 20 tahun, tak ada 30, 27 tahun, saya rasa mereka lebih kurang sama je kerana mereka suka di sini, mereka suka budaya dekat sini, mereka suka berkongsi, kegembiraan berkongsi. Saya rasa daripada saya mula buat Elkon, saya dapat jelas cari saya punya button dekat mana hot button saya mula buat. Bila saya sudah mula buat, saya sudah faham, saya kena faham tau, apakah perniagaan ini bagi saya tak tahu anda, tapi bagi saya, perniagaan ini adalah satu perniagaan yang berpahala tau, faham tak? Pahala. Jadi berpahala, dia dapat bantu orang, tak kisah. Orang itu saya dapat bantu dia jadi sihat, cantik, kaya, ataupun peningkatan diri, tak kira dia apa. Saya rasa seronok. That's why bila orang selalunya saya pergi berkongsi, orang kata tak nak, saya akan di kepala otak saya, tahu tak apa yang keluar?
ruginya saya rasa dia belum dapat terima rahmat Tuhan. Itu saya punya pegangan sampai hari ini. Itu pegangan saya. Kalau orang itu tak nak terima produk yang saya share, saya cakap macam ni. Saya tak ada kata lantak awak lah, awak tak sihat, itu awak punya pasal. Tak ada, saya tak cakap macam ni. Saya cuma kata ruginya. Tak apalah, saya kena sabar je lah. Dia belum dapat terima rahmat Tuhan lagi. Kalau dia belum tak boleh terima produk kecantikan, saya akan cakap macam ni. Ruginya tengok saya dari dulu tak cantik, tapi hari ni saya makin cantik. Makin walaupun umur 50 lebih, tapi wah nampaknya tak ada gaya tu. Saya sentiasa akan beritahu diri sendiri kerana saya suka berkongsi. Saya rasa di sini ada satu testimoni yang sangat real punya. Sebab dia kebetulan ada di sini kan. Saya masih ingat lagi. Ini adalah support saya punya kegembiraan berkongsi. Masa tu saya tak ingat bila, tetapi saya tahu dia sudah lebih belas tahun dan di tempat mana saya pun tak tahu. Saya tahu adalah satu aktiviti yang sangat grand. Saya kali pertama jumpa Yati, moderator kita, Cikgu Yati. Masa tu suami dia bawa dia datang. Tapi awak tahu tak, Cikgu cemerlang, mesti action sedikit punya. Ada ego dia sendiri punya. Pada masa itu, you tahu tak, sebab saya punya kegembiraan, saya suka berkongsi, saya tak boleh tahan tak bila saya tengok orang itu, saya mesti mula cakap. Masa tu saya bercakap dengan Cikgu Yati kan, cikgu dia asyik, dia asyik sendawa tau, dia asyik sendawa. Jadi masa tu saya cakap macam ni tau, saya kata, cikgu, you punya, minta maaf sebab you punya usus kan, you punya usus banyak toksin, jadi awak selalu macam ni sendawa. Tahu tak apa yang Cikgu Yati jawab saya? Dia mesti gelak, dia ketawa punya. Dia kata, cikgu, itu adalah keturunan. Masa tu saya gelak besar tak, tapi di dalam hati saya. Ini orang tak ada knowledge punya, masa tu saya fikir macam tu lah. So sekarang biar Yati share 1-2 minit, bagi share sedikit. Kenapa masa tu bagi saya tahu, you adalah keturunan. Okay, masa tu saya pergi ke carnival. Masa tu carnival di Sunway Pyramid. Itulah kali pertama saya jumpa Cikgu Yvonne tau. Waktu tu memang cikgu bagi tahu dengan saya lah kan. Dia kata sebab saya memang ada masalah gastrik 11 tahun. Daripada form 1, tingkatan 1 sampai saya masuk college dan sampai saya masuk universiti. Dan bila saya memang dia sentiasa ada angin keluar. Dia macam macam tu tau. Cucuk sini keluar, cucuk sini keluar. Salah makan pun keluar, tak makan pun keluar, makan pun keluar, terlebih makan pun keluar. Jadi memang seksa tau. Kalau orang yang mengalami, dia memang rasa. Sebab saya gastrik bukan sekadar angin tau. Saya sampai satu tahap saya tak boleh bernafas. Okey, saya merangkak. Waktu tu saya ingat masa tu saya dah dekat dekat Universiti Melaya kan. Saya memang ingat kejadian tu tahun akhir masa tu kat Universiti Melaya, saya merangkak tau. Saya dah tak boleh bernafas. Saya fikir memang saya dah nak mati lah masa tu. Memang Allah nak ambil nyawa aku ni. Aku memang dah pengakhir doa aku, Allah nak ambil nyawa aku. Masa tu tau, saya memang dah rasa dah nak meninggal dunia. Masa tu saya dah mengucap, saya merangkak kat telefon tu, lepas tu saya dah tak sedar. Kebetulan Alhamdulillah kan, Allah sayang saya lagi kan, nak bagi saya panjang umur lagi jumpa anda semua. Okay. Kawan saya balik daripada kelas, kan kita kelas kan alternate kan member kan, so dia balik bawa saya pergi hospital Universiti Melaya lah. Okay, memang saya terpaksa ambil 5 jenis ubat setiap hari. Okay, 5 pil, 1 cecair, 4 pil. Okay, saya memang makan ubat doktor tu dah 11 tahun daripada form 1. Saya memang makan, saya memang tak pernah miss sebab saya memang percaya pada doktor saja. Saya tak percaya orang lain. Saya hanya percaya pada doktor. Kalau you jual apa ke, saya memang 100% saya hentam you dulu. Saya tak percaya. Sebab saya belagak bukan apa tau, sebab saya rasa saya pandai masa tu. Saya pandai, pelajar terbaik pula tu Universiti Melaya, the best student UM kan. So saya pun rasa saya somebody lah. Lepas tu saya kerja kan. Sebelum saya menjawab jawatan sebagai guru, saya sebenarnya seorang pegawai dalam unit latihan. Kemudian baru saya bertukar bidang kepada seorang guru. So saya rasa saya somebody, saya action lah. Saya tak terima Cik Yvonne cakap. So saya pun cakap dengan dia, keturunan. Macam tu. Nampak tak? Jadi sebenarnya saya nak tolak dia. Saya nak tolak dia. Saya tak nak terima dia cakap tau. Sebab waktu tu saya fikir, saya pandang dia atas bawah. Dia ni macam lah pandai sangat. Macam tu lah tak hati.
Tapi tak sure lah dalam hati kan. Kan macam tu kan. So saya tak percaya dia cakap kan. Suami saya cakap, saya pun tak percaya. Lagi cikgu memang cakap. Halau weh, Tak memang kena tak pula percaya orang lah. ini. Nah, nampak tak? Degil kan? That's why. So kalau anda jumpa orang degil macam saya ni, eloklah tu. Dia boleh jadi somebody. Nampak tak? That's why Cikgu Yati tadi tanya kenapa cikgu boleh bertahan selama ini. Sebab saya rasa seronok. Saya rasa kerja ini pahala. Saya dapat bantu ramai orang. Kepuasan itu saya ada. Itu yang paling seronoknya. Itu yang menjadi perjalanan semua leader Elkan boleh sampai hari ini. Tak ada orang paksa pun. Saya rasa tak ada orang paksa anda berada di sini. Tetapi anda sendiri yang stay. Macam Cikgu Yati sudah stay 15 tahun berada di sini. So itulah yang menjadi saya bertahan. Selain daripada you dah capai impian, selain daripada you sudah dapat duit, selain daripada segala yang anda nak capai itu, tetapi yang paling penting adalah keseronokan yang dapat membantu orang, dapat cari balik segala-gala yang dia tak adanya. Itu yang orang Elkan suka. Betul. Betul. So itu saja soalan ini yang tentang Yati tanya tadi tu. Betul. Ya memang betul. Okey. Jadi kita pun dah nak sampai ke penghujung rancangan kita. Okey. Belum lagi. Belum lagi cikgu ya? Belum lagi. Ada satu yang you paling suka nak tahu macam mana saya dalam Elkan yang saya fight itu yang you rasa Mike. Tak dapat buka. Okey. Tiba-tiba saya kena unmute pula. Okey. Okey. Marah Zoom mengaku cakap lebih pula Yati ni. Okey. So saya nak tanya cikgu kan. Ada satu, yalah macam kita nak fight kan. Kalau dalam bidang perniagaan ni, dia bukan satu bidang yang senang. Kita tahu perniagaan memang bukan satu bidang yang senang. Okay? You buat apa pun mesti ada sahaja masalah, ada cabaran dia kan. Sebab you nak capai impian you mesti ada rintangan, ada halangan. So Cikgu Yvonne kan, masa tu saya ingat lagi, ada satu cerita yang saya ingat sampai sekarang, cikgu nak fight untuk jutawan, MCCM kan. Waktu tu cikgu nak fight MCCM. Masa tu kita pergi Shanghai kan. Kita balik daripada Shanghai. Waktu dulu kita tak ada macam ni, WhatsApp lah, Telegram lah, IG lah, Facebook lah. Kita tak tahu kan. Kita kalau nak tahu hal Malaysia, kita akan call. Kita buat call kan. So bila dah melancong kat sana tu kan, memang kita call dah tanya 2-3 kali macam tu je lah kan. Kita tak tahu, kita tak tengok news pun lah dekat sana kan. Bukan zaman sekarang. So ada satu kejadian waktu cikgu nak fight MCCM kan, jutawan kan masa tu kan. Ada satu kejadian tu. Kejadian tu yang sangat-sangat pada saya memang sukarlah untuk dilalui. Sukar untuk dia, tapi cikgu berjaya melaluinya dan cikgu telah mencapai jutawan MCCM, dinobatkan sebagai jutawan. Walhal kalau ikutkan tak masuk akal, tak logik akal, sebab kalau kita nak capai jutawan kita kena kumpul 1 juta income. Dan waktu tu cikgu memang banyak puluh ribu lagi untuk attach 1 juta income tu. Dan kebetulan kita land dekat lapangan terbang KLIA waktu tu, tiba-tiba kita tahu, wah Malaysia banjir woi, tenggelam woi, faham tak? Bumbung pun dah tak nampak. Sekolah pun tak nampak bumbung 2 tingkat masa tu kan. Banjir yang sangat dahsyat dan sangat teruk. Jadi boleh tak cikgu share? Ceritakan dengan kita. Okay. Wah, Yati masih ingat lagi Yati ingat, waktu tu kita pergi Shanghai. Saya rasa ini adalah satu kita kata peristiwa yang memang tak dapat nak lupakan. That's why Ki Hong beritahu saya, Ki Hong suruh saya, dia kata, Yvonne, maybe you kena share you punya story. Sebab itu story yang memang lama lepas tu kita semua orang nak tahu dan dia boleh menginspirasi kita lah. Jadi saya rasa sama jugalah. Ini adalah satu peristiwa yang memang tak dapat nak lupakan. Terutama macam tadi Yati kata, dia masih ingat balik Shanghai. Saya sudah lupa. Tetapi saya tahu masa tu saya nak fight MCCM. Itu paling penting masa saya nak fight tu. Masa saya fight itu memang terkejut tau. Memang terkejut. Bagi anda nampak ini. Tengok ini. Saya tunjuk anda gambar-gambar ini. Mana gambar saya tu? Ini.
Nampak tak? Masa tu saya punya nak jadi jutawan kena banyak lagi. Pada masa itu nampak tak? Ini saya punya mentor. Dia kira sebab saya bagi dia tahu saya nak jadi MCCM. So pada masa itu sedap kita nak 3 tahun untuk nak capai MCCM pan. Masa tu saya 2007, 2006, 2007, 2 tahun kumpul pendapatan adalah sebanyak 400,000. Jadi kalau nak capai MCCM pada tahun 2008, maka saya perlu lagi 600,000. 600,000. So 2 tahun saya baru capai 400. 1 tahun saya nak capai 600. Gila tak? Gila kan? Tapi kalau anda nak tu memang dia akan memberi satu semangat yang lain. Dia akan jadi sangat kuat tau. So kebetulan pada masa itu kita balik daripada melancongkan. Satu Malaysia ada banyak tempat banjir dan saya punya kampung Kerayong, Temelo, Pahang sana sudah belas tahun tak ada banjir tau, tak ada banjir. Tapi Tuhan dia nak uji. Dia nak cabar kita tau. Jadi saya balik, saya beritahu kepada anda, masa tu memang dahsyat dan saya nak pergi banyak tempat kan. Tempat tu semua banjir. Jadi nak pergi ke rumah customer kita call kan, dia kata, "You jangan datang, saya punya rumah penuh dengan air." Dia kata saya tengah sibuk dengan pindah saya punya rumah masuk air. Memang ramai banyak tempat saya tak boleh pergi. Jadi masa tu saya buat macam mana? Saya dengan suami saya kan, kita plan, kita call, lepas tu pergi tengok siapa punya rumah tak masuk air. Kita pergi tengok siapa punya rumah tak ada kena banjir. Jadi sampai tahap macam mana tak? Abang bawa semua barang tu naik sampan, lepas tu kita pergi ke tempat yang ada yang banjir punya, saya naik sampan. Sampai tempat yang tak ada sampan, bukan tak ada sampan, tak ada banjir, jadi saya turun sampan, saya pinjam kereta. Saya punya downline. Tengok saya punya muka risau tak masa tu. Risaunya tetapi tetap juga bertahan, tetap juga berjalan. Nampak tak? Itu masa saya tengah fight. Tempat semua ini tempat adalah saya nak masuk sampan, nak masuk ke dalam, kemudian nak keluar daripada tempat air ini, tengok Petronas penuh air. Inilah masanya. So bila sampai ke tempat yang tak ada banjir, saya turun tengok bawa bag fitting, bawa alat-alat bantuan, tak ada macam sekarang satu handphone, apa pun tak payah bawa. Tapi ini bawa semua alat bantuan. Pagi keluar sampai larut malam, sampai malam balik. So inilah adalah masa saya fight. That's why tadi Yati tanya, adakah senang-senang kita nak capai sesuatu? Tak ada. Tak, dalam kehidupan kita tak ada apa benda yang senang. Segala benda yang kita nak tu kita kena usaha, kita kena betul-betul untuk fight. Kalau kita tak ada fight, dia tak akan capai. So inilah masa perjalanan saya fight untuk capai MCCM, capai jutawan. So akhirnya pada bulan yang terakhir, untuk tinggal lagi sebulan, tinggal lagi 1 bulan, income mau capai 60,000 tu baru boleh capai ke MCCM. Jadi akhirnya, syukur Alhamdulillah, akhirnya saya capai jadi jutawan. Jadi ini adalah satu cerita yang memang pengalaman lah, my story, yang tak dapat dilupakan punya. So ini adalah cerita kisah benar pada masa saya fight. So bila Yati tanya, adakah dia senang? Oh, kalau saya kata senang tu saya tipu. Tapi kerana anda nak, kerana saya nak, masa tu sebab saya nak jadi saya fight. Yati. Yati punya mic pun sudah kena mute. Oh, okey. Wah, sampai begitu sekali ya. Banjir kan. Kalau ikutkan kita pun banjir kan. Baru kita pun dah mengalami banjir hari itu kan. Saya sini kawasan saya memang dekat dengan banjir tu. Memang, tapi rumah saya tak masuk banjir lah, alhamdulillah. Memang keliling saya memang banjir teruk. Memang downline saya pun ramai yang banjir teruk. Okey, memang teruk sangat ya. So kalau saya dapat imagine lah masa macam mana dengan selutnya, dengan yelah sangat teruk, tapi kerana nak tu, kerana impian tu,
Cikgu Yvonne telah berjaya mengharungi semua tu dan berjaya mencapai pendapatan dia untuk melayakkan dinobatkan sebagai jutawan MCCM. Wah, memang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya kita terinspirasi sangatlah dengan cerita ni. Walaupun saya dah dengar banyak kali, tapi bila dengar lagi sekali pun rasa sangat-sangat terinspirasi dengan cerita ni. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kan? Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. That's why, Yati, that's why kalau kita sendiri punya pemikiran, kita fikir dia jadi, dia akan jadi. Kalau contohnya tadi saya punya keadaan kan, saya tengah nak fight. Kalau masa tu pemikiran saya ada sedikit negatif sahaja, saya akan putus asa. Lepas tu saya kata mana nak cari orang. Semua orang tengah bersihkan rumah, tengah sapu air, tengah kemas barang di mananya. Tengok bila saya nak capai juga, saya akan fikir mana rumah yang tak masuk air, mana satu felda saya boleh pergi, mana satu downline punya kereta saya pinjam. Betul, saya beritahu anda, saya pergi ke Temerloh, saya kena berhenti di 3 tempat. Melalui sampan, kereta, baru saya boleh pergi ke tempat Temerloh sana pinjam lagi kereta. So itulah keadaan saya fight. Dan bukan fight sehari tau. Bukan fight sehari. Banjir berapa lama, saya fight berapa lama. Maksud itulah. So hari ini apabila dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami segala masalah, kita kena fikir balik apa yang kita nak. Jadi contohnya sekarang, peluang Elkan di depan mata kita. Kalau anda punya mentor, orang yang mau anda masuk ke sini, dia beritahu kepada anda. Sekarang selepas pandemik ini, selepas 1 hari bulan 4, kita dah tak ada pilihan dah. Tak ada SOP, nak tak nak you kena keluar. Omicron ke apa ke, you kena keluar juga. So kita tak ada alasan nak duduk dekat rumah. Jadi selama 2 tahun kita susah ni, maka sinilah masanya kita kena beritahu diri sendiri. Kalau saya punya mentor bagi saya tahu, akan datang ada satu peluang yang bagus, dia boleh ubah hidup saya dalam masa 3 hingga 6 bulan, dalam setahun, kenapa saya tak cabar? Kenapa saya tak sahut cabaran ini? Kenapa saya tak rebut peluang ini? Kenapa saya tak bagi tahu sendiri? Saya dah susah begitu lama. Saya dah jatuh sampai tahap dah tak boleh nak jatuh lagi, tak tahu nak pergi ke tahap mana. Jadi inilah masanya untuk saya bangun semula, untuk saya rebut satu peluang yang sangat-sangat luar biasa. Okay? Wow. Ya, memang kita dah ada tak anda semua rasa ada bahang ke, ada rasa macam semangat, rasa macam tak boleh tahan ke, sebab biasanya bila kita kan, kita akan rasa bila kita duduk di tempat kita akan rasa kita yang paling sekali malang, kita yang paling bermasalah, kita rasa kita yang susah, kita rasa alah kenapa tak boleh ni closing ni, kenapa orang lain boleh buat, kenapa aku tak dapat closing, dia boleh closing. Jadi kita akan fikir diri kita. Kita akan fikir diri kita. Tapi bila kita dengar perkongsian macam ni, kita akan dapat satu suntikan. Oh, rupanya macam ni kan. So kita selalu akan fikir saya adalah mangsa. Selalunya fikir saya adalah mangsa. Jadi bila kita dengar Makcik Iwan cakap ni, kita pun rasa rupanya ada lagi orang yang lagi teruk dari kita. Macam tu kan. Jadi untuk akhirnya cikgu. Apakah kata-kata terakhir cikgu? Mungkin cikgu ada nak cakap kata-kata semangat ke, atau nak cakap sesuatu ke, sebab dalam perjalanan cikgu 20 tahun ni, maksudnya cikgu dah jumpa banyak benda, cikgu dah jumpa pelbagai orang, cikgu dah mengalami pelbagai orang kata cabaran lah, halangan lah, rintangan lah, segala macam lah. So kita nak cikgu bagi kita beberapa kata-kata yang semangat ke, motivate ke untuk kita semua dalam Zoom. Silakan cikgu. Okay. So saya rasa satu kenyataan lah. Saya rasa semua akan setuju. Satu kenyataan ialah di mana kehidupan kita kena terima. Dia bukan seperti satu garis lurus. Setuju tak? Kehidupan kita dia tak akan jadi garis lurus smooth saja. You tak perlu melalui apa-apa cabaran, rintangan, dugaan, tak perlu. You akan jadi lurus saja, senang sampai tua.
Tak mungkin. Itu bukan kehidupan. Kehidupan dia mesti ada up and down, up and down. Dia mesti ada. Tak kira up itu mana, down itu di mana. Tetapi yang paling penting bagi saya paling penting adalah di mana masa anda tengah down tu, dia adalah satu dugaan, adalah satu ujian. Dia adalah satu ujian. Dia adalah satu ujian untuk anda. So di masa tengah ujian tu, anda betul-betul stay dekat situ, fikir balik, apakah yang anda nak tu sebenarnya dalam kehidupan? Apakah impian anda? Kenapa anda perlu buat seperti ini? So apabila anda cukup kuat, anda cukup semangat, anda usaha, rajin, teruskan, you percaya. You do the best. God will do the rest. Kalau anda buat yang terbaik, you buat yang terbaik, maka Tuhan dia nampak. Dia akan bagi segala yang terbaik kepada anda. So anda selalu tengok, orang yang selalunya dia percaya kepada diri sendiri, dia bertahan, dia tak putus asa, akhirnya kejayaan mesti di depan mata dia. Itu sahaja untuk kita semua, supaya kita sama-sama, terutama yang saya tak boleh tahan adalah terutama akan datang. Anda punya mentor, anda punya kawan yang bawa anda datang ke sini, anda cepat-cepat pergi cari dia. Saya dengar Cikgu Yvonne kata ada satu berita yang gempa, yang berita luar biasa baiknya. Apakah sebenarnya yang boleh ubah hidup saya? Saya pun nak juga seperti leader-leader dekat Elkan, saya pun nak juga seperti Cikgu. Saya nak juga bagaimana bagi saya masa 1 tahun ini saya nak ubah hidup saya supaya saya menjadi orang yang berjaya. Sekurang-kurangnya saya selalu fikir, seorang berubah, pemikirannya berubah, akhirnya sekeluarga, kerana perubahan anda, maka sekeluarga hidup dengan senang. Itu saja perkongsian saya, Jati. Okey, terima kasih Cikgu, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Cikgu pada malam ini. Okey, jadi setakat itu sahaja. Okey, saya dan Cikgu bersama anda. Okey, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada kekurangan saya sendiri, dan saya balikkan semula mic saya ini kepada MC yang kacak lagi bergaya, Saleh dan juga VJ. Dipersilakan.